Salam sejahtera. Saya Syarmin, anak Petrus Rufis dari SMK Baru Miri ingin berkongsi mengenai hasil kajian tindakan saya iaitu teknik AA dalam fizik. Menerusi refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, antara masalah yang dikenal pasti adalah pencapaian yang kurang memuaskan, kesilapan dalam penulisan formula, kegagalan dalam menerbitkan formula dan lemah dalam soalan berbentuk kualitatif. Antara punca kepada masalah yang dikenal pasti adalah terdapat banyak formula yang perlu dihafal, kurangnya kemahiran dalam menerbitkan formula, keliru dengan pemilihan formula yang banyak dan juga kurangnya persediaan dalam menghadapi peperiksaan. Bagi isu keprihatinan, di sini saya paparkan contoh soalan sebenar STPM bagi kertas fizik. Jadi antara kehendak soalan adalah pelajar perlu menerbitkan formula dan juga menggunakan formula dengan betul. Kalau lihat di sini, maka diperuntukkan untuk menerbitkan formula adalah besar iaitu 6 markah. Jadi sekiranya pelajar boleh skor di bahagian menerbitkan formula, ia banyak membantu mereka untuk mencapai keputusan yang lebih baik. Jadi fokus kajian untuk kali ini adalah memberi panduan kepada pelajar dalam menerbitkan formula fizik. Objektif kajian terdapat dua, iaitu objektif am dan objektif khusus. Bagi objektif am, objektifnya adalah untuk meningkatkan penulisan formula dengan betul dan seterusnya meningkatkan pencapaian dalam fizik. Untuk objektif khusus, yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemahiran menerbitkan formula fizik dalam kalangan pelajar. Bagi kumpulan sasaran, terdapat 3 orang pelajar yang disasarkan dan pelajar ini mengulang peperiksaan STPM semester 2 2020. Jadi pelajar ini memperoleh keputusan yang kurang memuaskan, iaitu 2 orang mendapat D+ dan seorang mendapat C. Bagi pelaksanaan kajian, saya menggunakan 2 kaedah dalam pengumpulan data iaitu analisis dokumen dan juga pemerhatian. Untuk analisis dokumen, saya mendapati pelajar hanya dapat menulis formula akhir tanpa menerbit formula seperti kehendak soalan. Sekiranya mereka hanya boleh menulis formula akhir tanpa menerbitkan formula, tiada markah akan diberikan. Di samping itu, kegagalan menulis formula juga akan menyebabkan mereka kehilangan markah. Manakala dari segi pemerhatian, saya dapati mereka lambat untuk memulakan terbitan formula, susah untuk memberi respon jika disoal mengenai langkah-langkah untuk menerbitkan formula dan mereka juga sentiasa merujuk nota atau buku untuk menerbit formula, menunjukkan mereka sebenarnya terikat dengan cara penerbitan formula di dalam buku. Untuk kajian tindakan ini, saya menggunakan model Lewin 1946 iaitu terdapat 4 langkah iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan seterusnya refleksi. Untuk perancangan, saya mengambil masa 2 minggu dan memilih topik kapasitor dan elektrik current. Jadi untuk tindakan, mereka perlu menghafal formula. Untuk menghafal formula, mereka sudah terbiasa untuk menghafal formula kerana ini merupakan satu praktis yang kami sentiasa amalkan. Jadi mereka sudah ada pengetahuan sedia ada untuk formula-formula yang perlu diterbitkan. Seterusnya saya akan memperkenalkan teknik AA untuk mereka menerbitkan formula dengan lebih mudah. Dan data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk dokumentasi dan pemerhatian. Jadi kita lihat dulu bagaimanakah teknik AA ini. Jadi antara contoh soalan yang mungkin adalah derive the formula for capacitance of a parallel plate capacitor. Jadi kita lihat di sini C equal to epsilon 0 A over D, kita boleh lihat huruf-huruf yang terdapat dalam formula akhir. Sebab itu kita panggil teknik AA iaitu awal dan akhir. Jadi huruf-huruf ini membantu untuk mereka mengingat dan memberi panduan kepada mereka apakah langkah-langkah untuk memulakan terbitan rumus. Contohnya di sini katalah saya bermula dengan warna ungu ini, epsilon 0. Okay. Jadi saya akan menulis formula yang berkaitan dengan epsilon 0.
sudah ada epsilon null, saya kena keluarkan formula yang ada berkaitan dengan huruf A. Jadi di sini saya menggunakan yang warna biru ini untuk menunjukkan itu adalah formula saya yang kedua. Seterusnya ada lagi huruf D, saya kena terbitkan satu lagi formula iaitu E equal to V over D untuk menghasilkan simbol D dalam formula akhir. Lepas itu, yang saya starkan di sini adalah apa yang saya sudah perolehi. Jadi huruf C belum keluar lagi, jadi untuk dapatkan huruf C, saya menggunakan C equal to Q over V dan saya boleh menerbitkan formula akhir. Jadi teknik double A ini sebenarnya memberi panduan kepada pelajar untuk menerbitkan formula. Dari segi pemerhatian, saya mendapati pelajar boleh memulakan terbitan rumus dengan lebih cepat, mereka boleh terbit rumus dengan lebih teratur dan penulisan formula adalah lebih tepat. Jadi kita lihat di sini, untuk dokumen yang berkaitan dengan pemerhatian, dari segi penulisan, kita boleh lihat untuk soalan ini mereka perlu terbitkan formula yang dalam petak merah ini. Jadi untuk pelajar ini, yang pertama ini, dia bermula dengan huruf T atau tau. Manakala untuk pelajar yang kedua, dia menggunakan sigma yang juga terdapat dalam formula akhir terbitan formula. Tetapi pada penghujungnya, kedua-duanya berjaya menunjukkan formula yang betul. Jadi, kaedah double A itu membantu mereka sebagai panduan untuk menentukan langkah mereka yang seterusnya dalam menerbitkan formula. Di sini lagi adalah contoh pelajar boleh menerbitkan formula secara teratur. Jadi untuk menerbitkan formula terakhir ialah C equal to epsilon null A over D. Jadi pelajar ini memilih formula yang ada epsilon null. Dan menerusi pemerhatian, saya mendapati pelajar juga boleh menulis formula dengan betul sebab mereka perlu tahu formula untuk menerbitkan rumus atau formula. Okay. Dari segi refleksi, saya mendapati mereka lebih yakin dan bersemangat bila menerbitkan formula sebab mereka sudah nampak apakah langkah-langkah yang mereka perlu ambil untuk memulakan terbitan rumus dan mereka mengambil masa lebih singkat untuk menerbitkan rumus berbanding sebelumnya. Untuk refleksi kajian secara umumnya, saya boleh melihat perubahan positif pada sikap pelajar dan lebih bersemangat untuk mencuba soalan sebab mereka sudah tahu apakah langkah-langkah yang mereka perlu ambil dan bila disoal, mereka memberi respon bahawa teknik double A ini dapat membantu dalam memberi panduan dalam menerbitkan formula kerana mereka tidak lagi terikat dengan cara menerbitkan formula yang terdapat dalam buku. Jadi secara umumnya, teknik double A ini dapat menyumbang kepada pencapaian dalam fizik. Untuk cadangan kajian seterusnya, saya bercadang untuk menggunakan gambar rajah untuk menerbitkan formula atau persamaan fizik. Jadi di sini adalah antara contoh gambar rajah yang berkaitan dengan fizik dan di sebelah kanan ini ditunjukkan antara formula-formula yang boleh diterbitkan menerusi gambar rajah yang diberikan. Itu saja. Sekian, terima kasih.